sekarang baru kita masuk ke topik perbandingan pelaburan. Alright. Kita biasa dengar tentang pelaburan di tabung haji, ASB, KWSB. Ini umumnya semua orang, kebanyakan orang akan tahu pelaburan ini dan pernah masuk pelaburan ini. Bolehlah kata tak pernah tabung haji, ASB, KWSB. Alright. So kalau kita lihat pada 6 tahun yang lepas, purata pulangan mereka tidak melebihi daripada 7%. Di bawah pada 7%. Tabung haji hanya 3.5% saja. Dan kalau kita tengok the best unit trust Islamic Fund untuk 5 tahun, top 8 hanya memberikan purata lebih kurang 8.35%. Kalau satu kita tengok 12.5. Kalau kita puratakan semua 8.35%. Masih tak sampai 10%. So ada tak di sana pelaburan yang boleh memberikan pulangan lebih daripada 20%? So untuk tahu benda ni ada ke tak, kita kena fikir di luar kotak. Sebenarnya ada tapi kena think big lah. Alright. So kita kena baca buku. Macam mana nak jadi kaya? So salah satu kunci anak kunci dia adalah menggunakan other people's money, OPM, atau nama glamour lain dia adalah leverage, menggunakan kaedah leverage. So ini adalah kunci bagaimana orang kaya menjadi kaya. So kalau kita nak tiru mereka, kita kena guna kaedah yang sama. Alright. Okey. Sebenarnya kita dah biasa menggunakan kaedah menggunakan other people's money ni. Bila kita beli rumah, contoh bila kita beli rumah, kita hanya bayar 10% sahaja. Dan 90% lagi adalah kita dapat daripada pinjaman bank. Okey? Dan ini adalah duit orang ramai. So leverage yang kita dapat adalah 10 kali. 10% kali 10. Jadi kita dapat 100%. So 10 kali leverage untuk beli rumah. Kita dah gunakan kaedah ini. Tapi kita tak nampak. Mungkin kita tak faham. Alright. So saya ingin menunjukkan dalam gambar aja ini beza antara orang beli rumah cash, itu maksudnya tanpa leverage, dengan membeli rumah menggunakan kaedah leverage 10 kali. Seperti mana yang kita biasa buat. Right? So, kalau kita beli harga rumah 115,000 dan jual 350,000 10 tahun kemudiannya. So, kalau kita beli cash, kita hanya dapat ROI lebih kurang 6% setahun selama 10 tahun. Tapi kalau kita membayar hanya 10% saja, 11,500, kemudian kita buat pinjaman bank, kita bayar baki bank sebab kita hanya ambil 10 tahun, dan bulan-bulan kita bayar. So kita akan dapat keuntungan lebih kurang 31% setahun, setiap tahun selama 10 tahun. So beza kalau kita menggunakan kaedah leverage, yang biasa kita buat ini, dengan tanpa leverage untuk membeli rumah, kita lihat keuntungannya adalah 5 kali ganda. Alright. So sekarang kita melihat pada pelaburan emas pula. Kita biasa membeli emas. Mungkin ramailah yang membeli emas. Dan beli emas sikit simpan. Beli kedai emas ke, beli kat bank ke. Ini pelaburan emas secara biasa. Semua ramai orang tahu benda ni. Cuba kita lihat bagaimana kalau kita membeli emas ini dengan menggunakan kaedah leverage. Apa jadi? Jadi tadi kita dah tengok beli rumah tanpa leverage dan beli rumah dengan leverage, bezanya sangat besar. Sekarang kita tengok emas pula. Okey, untuk masa depan kita tak tahu, kita ambil masa lepas. Jadi kita cuba tengok tanpa leverage sebelah kiri warna hijau, sebelah kanan adalah dengan leverage 10 kali warna biru. Okey.
Pada tahun 2015, harga emas adalah 1,060 USD per ounce. Okey, kalaulah kita beli emas pada masa itu 10,000 USD, kita akan dapat 9.43 ounce. Okey, selepas 6 tahun, harga emas pada Mei 2021 adalah 1,877 USD per ounce. So, oleh kerana kita ada 9.43 kali dengan 1,877, kita dapat 17,700 USD. So, oleh kerana modal kita 10,000, jadi untung kita adalah 7,700 USD. Atau kalau kita kira ROI adalah 77%. Untuk 6 tahun, kita bagi 6, kita dapat 12.8% setahun. Okey, itu tanpa leverage. Itu yang biasa orang buat. Okey. Okey, sekarang kita menggunakan kaedah out of box, pemikiran di luar kotak. Alright, tahun 2015 kita menggunakan kaedah leverage. Kita ada 10,000, kita buat pembiayaan 90,000, 90,000 lagi. So kita akan ada 100,000. Kita punya 10,000, 90,000 kita pinjam lah. Okey, oleh kerana kita mempunyai 100,000, jadi kita boleh beli emas sejumlah 94.3 ounce pada tahun 2015. Kalau tanpa leverage 10 kali, kita hanya boleh beli 9.43, sekarang kita boleh beli 94.3. Okey, oleh kerana harga dah naik ke 1,877, kita akan dapat 177,000 USD. Okey, so kita tolak modal kita. Modal kita 100,000. 10,000 duit kita, 90,000 adalah duit leverage. Jadi kita tolak ini. Jadi kita akan dapat untung 77,000 USD. Okey, jadi kalau kita kira ROI 770%. So banding dengan tanpa leverage 77%, sekarang 770%. Kalau kita bagi 6, kita akan dapat 128.3% setahun. Berbanding tanpa leverage 12.8, 10 kali ganda. Logiknya secara matematiknya betul. Sebab kita menggunakan leverage 10 kali, kita sekarang dapat untung 10 kali. Alright. So oleh kerana kita menggunakan leverage, kita kena bayar kos pinjaman dia. Oleh kerana kita pinjam 90,000, tadi kita dah bayar balik 90,000, tapi kos pinjaman setiap tahun selama 6 tahun adalah 90,000 kali 3.5% kali 6. So, kita kena bayar 18,900. So untung bersih adalah 77,000, untung kasar tadi, tolak dengan 18,900, kita dapat 58,100. Jadi ROI kita adalah 581%. Dan bagi 6 kita akan dapat 96.8%. Ini keuntungan ini lebih kurang 100% lah setahun. Maknanya kalau kita beli emas tu 10,000 pada tahun 2015, kita akan dapat lebih kurang 600,000 selepas 6 tahun. So 58,100. Lebih kurang 6 kali ganda kita dapat. Dan inilah yang kita fokus pada malam ini, iaitu dengan menggunakan kaedah leverage, pemikiran luar kotak, kita akan dapat keuntungan yang besar, 10 kali ganda. Dan kalau kita buat graf, kita akan nampak bahawa hebatnya menggunakan kaedah leverage. Alright. So kalau kita buat perbandingan dengan tabung haji, ASB semua-semua ini, terlampau sedikit berbanding dengan menggunakan membeli emas dengan menggunakan kaedah leverage. Alright. Okey. Sebenarnya membeli emas menggunakan kaedah leverage adalah suatu perkara biasa dalam pasaran saham. Kalau kita pergi ke platform stock market, contohnya eToro yang saya tunjuk ke sini,
dia ada leverage 20 kali lagi. Tapi isu dia tidak patuh syariah. Dan yang kedua, dia ada margin call. Maknanya kalau harga emas tu jatuh, maka dia terpaksa top out duit dia. Atau duit dia yang ada tu akan hangus. Alright? So, dia ada leverage 20 kali. So, kita cerita tadi 10 kali, ini 20 kali. Tapi dia tidak patuh syariah dan dia ada margin call. Alright. So, malam ni kita akan belajar daripada pelaburan emas yang patuh syariah dan ada leverage. Kombinasi kedua ini tak ada dalam pasaran. Okay? Yang ada, kalau kita nak beli macam-macam tempat lah, PG Gold ke lah apalah, pergi ke bank lah apalah, dia ada patuh syariah tapi dia tak ada leverage. Kalau kita pergi stock market ada leverage tapi tak patuh syariah. So, sekarang quantum metal adalah tempat untuk kita melabur emas yang patuh syariah dan ada leverage. Inilah tumpuan kita sepatutnya. Ya. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.